Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyati syifa wal barakat wal futuhat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat 61-62 ya, daripada surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dahulu perkataan demi perkataan, makna demi makna, perkataan demi perkataannya. Jadi zalika ni merujuk kepada zalika ni sebenarnya yang dikatakan terjemahan di sini yang demikian itu, zalika tu ya. Dia merujuk kepada Allah itu la yudkhilannahum, ataupun Allah itu la yarzuqannahum, kemudian la yudkhilannahum, kemudian la yansurannahu ya, la yansurannahu Allah ya. Jadi ada tiga di situ. Zalika tu yang demikian itu, bahawa Allah la yarzuqannahum, pasti akan memberi rezeki kepada mereka yang berjuang, yang berhijrah ya. Dan kemudian la yadkhulannahum, pasti akan memasukkan mereka ya ke tempat yang disenangi oleh mereka. Kemudian la yansurannahu, pasti akan membantu pasti akan membantu orang yang telah mempertahankan agama Allah dan menghapuskan kezaliman. Jadi apakah Allah Ta'ala itu mampu untuk memasukkan orang ini ke dalam syurga, mampu untuk membantu orang-orang yang kena zalim ini? Jawapannya, mampu membantu demikian itu kerana Allah lah yang bi annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah bukan sekadar mampu untuk membantu orang yang telah dianiaya. Allah bukan sekadar berupaya untuk memasukkan orang yang berjihad dan berhijrah ke dalam syurga yang diradai. Bahkan Allah lah yang yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Maknanya setara nak menukar gantikan malam kepada siang, siang kepada malam, itu pun Allah mampu
apatah lagi untuk memasukkan orang ke dalam syurga, menolong mereka yang telah dianiaya. Maknanya itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalika tu, yang demikian itu merujuk kepada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah untuk membantu, ya. Kekuasaan Allah untuk membantu yang memerlukan bantuan, untuk memasukkan orang ke dalam syurga, untuk memberikan rezeki kepada orang yang berhijrah dan sebagainya itu. Kenapa Allah mampu? Kerana yang lebih besar daripada itu pun Allah mampu. Allah mampu yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Bi anna Allah, ya, bi itu dengan makna sebab, ya, bi itu dengan, tapi bi di sini dengan sebab. Dengan sebab dipanggil ba'u sababiyah. Ba' sababiyah. Ba'u sababiyah ni maknanya ialah dengan sebab. Dengan sebab annallah, bahawasanya Allah itu yulijul lail. Perkataan yuliju, perkataan yuliju daripada, asalnya perkataan ini daripada walaja. Walaja, kemudian jadi aulaja, ya, jadi aulaja, ditambah pula satu lagi alif, ya, ditambahkan alif, jadi aulaja yuliju, ya. Kalau walaja yaliju, aulaja yuliju, apa bezanya? Kalau walaja yaliju macam dakhala yadkhulu, tapi kalau aulaja yakni adkhala yudkhilu, aulaja yuliju, ya, me dengan kan, ya, me dengan kan. Maknanya bezanya ialah kita kata bahawa aulaja ialah memasukkan, aulaja yuliju. Allah bukan sekadar boleh memberi pertolongan kepada orang yang kena zalim, la yansurannahu, ya, la yansurannahu Allah, bahkan Allah lah yang memasukkan malam, ya, memasukkan malam pada siang. Lebih dari itu Allah boleh buat. Jadi maknanya perkataan, ya, perkataan dakhala, perkataan dakhala masuk, adkhala memasukkan, ya, dakhala yadkhulu ia masuk, adkhala yudkhilu ia memasukkan. Jadi kalau walaja ia masuk, walaja yaliju, aulaja yuliju memasukkan. Kita panggil rubai, ya. Rubai itu maknanya ruba', mathna wa thulatha wa ruba', maknanya binaannya adalah 4. Binaannya adalah 4, ya. Maknanya rubai itu maknanya binaannya 4. Aulaja, alif, waw, lam, jim, binaannya 4. Dia bahasa Arab ni ada binaannya 3, thulathi, binaannya 4. 3 tadi macam kita kata walaja, walaja tu 3, thulathi. Aulaja rubai, ya, rubai binaannya 4. Ada binaannya 5, ya, ada binaannya 5, khumasi, ya, binaan 5 dipanggil khumasi, ya. Ada binaannya 6, sudasi, ya, sudasi, macam kita kata istaghfara. Istaghfara, alif, sin, ta, ghin, fa, ra. Istaghfara binaannya 6, alif, sin, ta, ghin, fa, ra, 6. Sudasi, istaghfara yastaghfiru, ya, istaf'ala yastaf'ilu, ya. Jadi binaan 4 rubai daripada aulaja yuliju, me dengan kan, me dengan kan, ya tak, memasukkan. Jadi dalam Quran kita jumpa perkataan yaliju, walaja yaliju, ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ya. Kalau kita perasan ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menceritakan bahawa mustahillah
orang yang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah itu masuk ke dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya tak? Bagaimana mustahilnya? Sehinggalah boleh masuk yalijal jamal, iaitu unta, fi sammil khiyat, dalam lubang jarum. Unta yang besar nak masuk dalam lubang jarum. Ya tak? Itulah dia mustahilnya unta yang besar nak masuk lubang jarum. Mustahillah si kafir yang syirik itu nak masuk ke dalam syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya tak? Di situ ada perkataan yalija. Yalija itu daripada walaja yaliju, ya, walaja yaliju, kemudian masuk hatta jadi yalija, ya, masuk hatta jadi yalija. Tapi kalau aulaja yuliju. Apa bezanya? Semalam ada seorang sahabat kita bertanya, apa bezanya antara adkhala yudkhilu dengan aulaja yuliju? Jawabnya ialah masuknya tanpa disedari, memasukkan dengan menyelipkan, menyelinapkan, ataupun macam mana kita nak kata, ialah memasukkannya itu secara diam-diam tanpa disedari. Tiba-tiba udah ya tak, malam, tiba-tiba udah siang, dia masuk tu tanpa disedari, itu dipanggil aulaja yuliju. Kalau adkhala yudkhilu, memasukkan dalam keadaan disedari. Kalau dalam keadaan adkhala yudkhilu, memasukkannya itu dalam keadaan sedar. Tapi siang dan malam ni bertukar ganti, dalam keadaan tak perasan kita pun. Tiba-tiba dah gelap je, pelan-pelan udah gelap. Kan pelan-pelan udah cerah. Ya, dia tak macam kita padam lampu. Kalau kita padam lampu ni udah, ya tak, terus gelap. Pasang kan terus cerah. Jadi maknanya yang dikatakan yuliju ini ialah memasukkan tanpa disedari. Memasukkan malam ke siang, ya tak? Memasukkan malam ke siang itu tanpa disedari berlaku, ya, tanpa disedari berlaku, perlahan-lahan, ya, ianya berlaku. Dalam surah dalam surah Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar. Jadi ada perkataan naslakhu minhun nahar. Tanda-tanda kebesaran Allah itu bagi mereka ialah naslakhu minhun nahar. Ya tak? Tanda-tanda kebesaran Allah ialah malam, kami tiba-tiba naslakhu minhun nahar. Ya tak? Kami lenyapkan secara perlahan-lahan siang itu. Tiba-tiba, ya tak, dalam keadaan begitu, sedar-sedar fa idahum muzlimun, tiba-tiba mereka dah gelap dah. Jadi perkataan naslahu, salakha, yaslahu tu orang Arab selalu pakai untuk kulit binatang apabila kita lapah. Bila kita lapah tu sikit kita lapah dia. Udah cerah, ya tak? Cerah, udah pagi, ya, udah pagi. Begitulah, ya. Maknanya kita kata bahawa ianya berlaku secara tanpa disedari. Itu maknanya aulaja yuliju, masuk tetapi tanpa disedari. Masuknya malam, perlahan-lahan. Masuknya siang, perlahan-lahan. Jadi kalaulah itu pun oleh Allah boleh buat, apa masalahnya bagi Allah untuk yansuru, Allah membantu orang-orang yang kena zalim. Allah nak memberi rezeki kepada orang muhajirin fi sabilillah. Allah nak memasukkan yadkhulannahum, ya nak, ke tempat yang mudkhalan yardaunahu. Itu sebenarnya jawapan Allah kepada mereka yang tak percaya, kepada mereka yang tak percaya. Jadi yuliju, memasukkan malam ke dalam siang. Selalu disebut malam dulu baru siang. Walaupun kita cakap Melayu, siang dulu baru malam. Hei ya Allah, aku tengok dia siang malam dia tu. Pasal kita ambil orang putih, kita ambil orang putih day and night.
Ya tak? Kita ambil orang putih day and night. Tapi Arab tak. Bahasa Arab dan bahasa Al-Quran dia mesti pakai laila wan nahar. Inna fi ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya tak? Ayatun li ulil albab. Jadi Allah Ta'ala sebut laila wan nahar. Misalnya dalam surah apa nama tu, dalam Nuh, surah Nuh juzuk 29, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa falam yazidhum du'ai illa firara. Ya tak? Aku berdakwah kaum aku malam dan siang. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Jadi selalu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut malam dulu, itulah barulah siang. Dan kita pun sedia maklum, malam ini kita sebut malam Ahad. Tapi kalau orang putih, malam ni disebut Saturday night. Ya tak? Malam ni disebut sebagai Saturday night. Dulu ada, ya tak? Saturday Night Fever kan? John Travolta, ya tak? Jadi malam ni kita dah jadi Ahad dah malam ni. Kita dah jadi Ahad dah. Orang putih kata malam ni malam Sabtu. Hey, kita dah. Jadi bagi kita sudah dikira esoknya itu sudah dikira dengan terbenamnya matahari. Dengan datangnya lain, lepas tu datanglah nahar. Ya tak? Datangnya lain, itulah datangnya nahar. Jadi yulijul lail fin nahar, memasukkan malam ke dalam siang. Allah juga berkuasa memasukkan wa yulijun nahara fil lail, memasukkan pula siang ke dalam malam. Sebenarnya ini gambaran kepada apa ya? Gambaran kepada pergerakan bumi ya. Pergerakan bumi mengelilingi matahari ya. Pergerakan bumi mengelilingi matahari 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi masuk tu tanpa disedari je ya. Masuk tu tanpa disedari, masuk ke dalam siang, masuk ke dalam malam, masuk ke dalam siang, masuk ke dalam malam tanpa disedari 24 jam itu. Ya, tanpa disedari 24 jam. Maka wa annallaha sami'. Cuma kita dalam konteks kita terasa dapat menyedari sebab kita ada jam. Oleh kerana kita terpengaruh dengan jam, mudah dipengaruhi oleh jam, dan kita ada takwim. Jadi maknanya di situ. Tapi kalau takdirnya kita jam pun tak ada, takwim pun tak ada, terasa sangatlah. Ya tak? Bagaimana masuknya siang ke malam, malam ke siang itu ya, perlahan-lahan tanpa disedari oleh kita ya, tanpa disedari. Wela udah malam, ya tak? Wela udah siang, wela ya. Jadi begitulah ya, begitulah. Maka ini kekuasaan Allah ya, ini kekuasaan Allah nak tunjuk bahawa Allah punya qudrah, qadir ala kulli syai'. Kalau begitu Allah boleh menolong muhajirin, mujahidin fi sabilillah. Allah boleh menolong al-mazlumin. Pasal Allah yang maknanya memasukkan siang malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Lebih besar lagi kejadiannya daripada membantu hamba-hambanya yang mazlumin, yang dizalimi. Yang dizalimi dipanggil mazlumin, yang berlaku zalim dipanggil zalimin. Ya, ada kalanya disebut zalimun ataupun zalimin. Yang kena zalim dipanggil mazlumin, ya tak? Yang kena zalim. Maka wa anna Allah, bahawasanya Allah itu sami' basir ya. Allah itu asalnya mubtada. Ya, asalnya ialah mubtada. Ya, kemudian sami'un basirun. Sami' itu khabarnya. Ya, khabar dia mesti nakirah. Mesti nakirah maknanya tak ada alif lam. Ya, khabar dia mesti nakirah, indefinite, dia tidak ada alif lam. Ya, basir dia jadi sifat kepada sami'. Ya, basir menjadi sifat kepada sami', ataupun orang putih kata adjective. Ada adjective. Jadi sesungguhnya Allah itu mubtada'nya, sami' menjadi khabarnya.
Dan kemudian disebut bahawasanya Allah itu lafzul jalalah daripada mubtada menjadi isim inna. Ya, Sami' jadi khabar inna marfu'. Ya tak? Khabar inna marfu'. Bahawasanya Allah itu Sami' amat mendengar rintihan, keluhan, doa orang-orang yang kena zalim. Ya, orang-orang yang uqibu, orang-orang yang bughiya alaih, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya. Maka keluhan-keluhan mereka Allah dengar. Allah dengar keluhan orang-orang muhajirin. Ya tak? Allah dengar keluhan orang-orang Ansar yang dizalimi dan sebagainya dalam peperangan-peperangan. Maka itu yang disebut Allah Ta'ala itu Sami'. Keluhan dan doa-doa, ya, manusia ini didengar oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab permohonan dan doa-doa pendoa, penyuruh, idza da'ani, apabila ia berdoa kepada aku. Basir, amat melihat Allah kezaliman-kezaliman, pengusiran-pengusiran, kepungan-kepungan yang dilakukan oleh musuh kepada umat Islam. Jadi basir, Allah amat melihat kejadian-kejadian penindasan kezaliman yang dilakukan oleh maknanya musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Jadi yang terpaksa berhijrah, yang terpaksa berjihad, yang terpaksa syahid, yang syahid pada jalan Allah, Allah basirun, Allah amat melihat apa yang berlaku kepada hamba-hambanya, ya, kepada hambanya. Kenapa? Sebab Allah zalika itu kembali kepada Allah yang Sami', Allah yang basir. Zalika, yakni zalika bi anna Allah yang Sami', Allah yang basir itu huwal haqq. Dialah yang benar sebagai Tuhan. Dialah yang benar untuk disembah. Dialah yang sebenarnya yang berkuasa. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain, wa annama yad'una min dunihi, bahwasanya apa-apa jua yang mereka seru, yad'un maknanya yang mereka doa, mereka seru min dunihi, selain Allah, ya. Min dunihi itu selainnya. Min dunihi itu sama dengan siwahu, ya, siwahu ataupun ghairuhu. Min dunihi itu sama dengan ghairuhu, sama dengan siwahu, ya, sama dengan, ya, maknanya min dunihi, selainnya. Apa yang mereka, orang-orang kafir, seru dan berdoa kepada selainnya, min dunihi, huwal batil, itu semua sia-sia. Batil ni maknanya tak boleh pakai, batal. Kan orang kalau kita pakai perkataan batal ini masa kita main misalnya dalam sukan-sukan, tiba-tiba terpijak line ni tak tengah, ataupun terkena net, tiba-tiba kita terkena net kalau main takraw dan sebagainya, batal kata, ya, batal, batil, sia-sia. Aku lipat cantik punya, cantik pun batal. Cantik pun batal. Jadi patung-patung tu dia buat dah besar murugannya, 40.7 meter, dekat nak 50 meter, ya tak? Dekat nak 50 meter. Lawa pun, keemasan pun dia tu batal, sia-sia. Wa annama tad'una min dunihi wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Itu adalah batal, tak boleh pakai, ya. Batal tu maknanya sia-sia, sesuatu yang tidak boleh dipakai. Di sini disebut batil, ya tak? Jadi kita ada perkataan batal dalam bahasa kita, ya. Ada perkataan batal dalam bahasa kita dengan makna tak boleh pakai langsung, tak boleh, ianya tak boleh diterima, ya, disqualified. Disqualified. Jadi segala Lata wal Uzza wal Manata, ya tak, Yu'ath, Yughath, Hubal, semua itu adalah batil. Allahu huwal haqq, dialah ma'bud bihaqq, dialah yang sebenar, yang berhak disembah.
Jadi maknanya Allah yang Sami', Allah yang Basir itu, zalika, demikian itu, Allah yang Sami', Allah yang Basir itu, dialah yang sebenarnya, huwal haqq. Patung-patung itu tak ada sifat Sami', tak ada sifat Basir. Ya, patung-patung itu summun, bukmun, umyun. Ya tak? Disebut dalam suratul Baqarah, summun, bukmun, umyun. Umyun tu maknanya ialah buta. Ya tak? Buta. Summun, pekak. Bukmun, bisu. Pekak, bisu. Apa lagi yang tinggal? Nak jadi mukallaf ni nak jadi mukallaf, ya tak? Mau tidak mau, dua kena ada. Ya, kalau dapat 3, alhamdulillah. Ya, kalau dapat 3, alhamdulillah. Jadi kalau 2/3 boleh lagi jadi mukallaf. 3/3 boleh lagi jadi mukallaf. 1/3 tak upayalah. Ya tak? 1/3 tak upayalah. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa Allah ada baginya segala-galanya. Ya tak? Allah tidak summun, tidak bukmun, tidak umyun. Allah Ta'ala itu sami'un basirun, ya. Maka huwal haqq, dialah yang sebenar, yang berhak untuk disembah. Yang lain itu huwal batil. Wa anna ma yad'una min dunihi, yang selain daripada itu yang mereka seru-seru itu adalah batil, ya. Kemudian wa anna allaha huwal ali, ya, Allah itu ali, Allah itu yang maha tinggi dengan kudratnya. Ya, Allah itu maha tinggi dengan kudratnya, ya. Dia mau cuba buatlah tinggi-tinggi mana pun. Berdiri patung, ya. Berdiri patungnya tinggi, ya tak? Tapi tinggi tanpa kudrat. Tinggi tanpa kudrat. Ya, Allah Ta'ala itu aliyun biqudratih. Allah itu ali, ya, Allah itu ali biqudratihi, dengan kudratnya. Adapun kalau patung tu mereka buat ali macam mana pun tingginya, tapi tak ada kudratnya, lagi kabir, ya tak? Lagi besar, lagi maha agung, lagi maha besar. Selainnya kecil. Selainnya adalah kecil, tidak dianggap sebagai besar. Sesuatu yang selain Allah itu kecil, yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan kabir, dari situlah timbulnya Allah itu mutakabbir. Allah berhak untuk membesarkan dirinya supaya kita merendahkan diri. Allah berhak membesarkan dirinya supaya kita merendahkan diri. Bila Allah itu aziz, jabbar, al-mutakabbir, supaya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah yang aziz, yang jabbar, yang qahar, yang mutakabbir, ya tak? Yang membesarkan dirinya. Allah berhak membesarkan diri. Sifat membesarkan diri itu adalah pakaian bagi Allah, ya tak? Maknanya al-kibriya'u ridai, kata Allah dalam hadis Qudsi, kan? Membesarkan diri itu pakaianku, kata Allah. Al-kibriya'u ridai. Ya, rida ni yang dipakai dari atas dipanggil rida, yang dipakai di bawah disebut izar, ya, izar. Izar kain yang dipakai di bawah, izar. Yang di atas ni kalau ihram tu dipanggil rida. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, al-kibriya'u ridai. Makna membesarkan diri itu adalah pakaianku, kata Allah. Pasal kalau kita tak nampak Allah itu maha besar, Allah itu mutakabbir, kita tak akan merendahkan diri. Ya, kita tak akan merendahkan diri. Bila Allah mutakabbir, maka kita mutawadhi'. Kita jadi mutawadhi', kita jadi merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirnya, sebelum kita masuk kepada tafsir, ada tak perkataan-perkataan yang ingin ditanya? Sila. Untuk kita tengok semula, ya, sila, ada perkataan yang ingin kita tanya, ya. Baik, kenapa sami' basir kadang-kadang sami'an basiran? Jawabnya, kalau masuk kana, kalau masuk kana,
Ya, ini masuk inna. Yang masuk ni inna. Innallaha sami'un basirun. Tapi kalau masuk kana, wa kana Allahu sami'an basira. Ya, wa kana Allahu sami'an basiran. Ya tak? Maka dari situlah ada pengaruhnya bagi nama Sami'an Basiran. Ya tak? Siapa namanya? Sami'an. Yang tu adiknya Basiran. Ya tak? Biasanya orang Jawa suka, ya tak? Sami'an Basiran, ya. Tapi itu gambaran pengaruh agama tu. Walaupun tak perasan lah maknanya, ya tak? Apa makna? Entahlah Sami'an Basiran. Sebenarnya ia bermakna amat mendengar, Sami'an Basiran, amat melihat. Jadi maknanya di situ kalau kita tengok kenapa tidak ada alif lam, jawabnya dia khabar. Bila khabar tak ada alif lam. Kalau mubtada ada alif lam, ya. Jadi kalau masuk kana, ialah Sami'an Basiran. Kana Allahu Sami'an Basiran. Ada soalan, sila. Tuan-tuan, perkataan haqq, apa jamak dia? Haqq, apa jamak haqq? Jamak haq ialah huquq. Ya, jamak haq adalah huququl insaniyah. Misalnya kan, huquq maknanya ialah rights. Kalau haq, rights. Tapi kalau rights, maka huquq. Ya, huquq jamaknya. Lain? Jamak lail. Boleh bagi jamak lail? Siapa boleh bagi jamak lail? Layali, masya-Allah. Ya tak? Layali, ya tak? Lail jamaknya layali, ya. Lail jamaknya ialah layali, ya. Naam. Kalau malamku laili, ya tak? Kalau malamku, ya tak? Ya, jadi laili, ya tak? Laili maknanya malamku, ya. Ya laili, ya tak? Ya. Jadi ada layali, ada laili, ya, ada laili, malamku. Kadang-kadang orang bagi nama anak, ya tak? Laili, malam jom. Oh, laili, itu ya tak? Malam je budak tu, ya tak? Malam je budak. Lain? Jadi jelas, ya, insya-Allah perkataan-perkataan. Jadi saya ulang balik, yuliju daripada aulaja, yuliju, memasukkan secara perlahan-lahan tanpa disedari, ya. Itu dipanggil aulaja yuliju, ya, aulaja yuliju. Naam. Tafsirnya, kata pengarang kita dalam tafsir ini, iaitu Ibnu Kathir dalam mukhtasarnya, ringkasannya lah, yang diterjemahkan oleh Syekh Sa'id dengan Syekh apa lagi seorang, ya, dua orang, Syekh Salim, ya. Dua beradik ni menterjemahkan tafsiran ini, rahimahullah wa hafizahumullah wa nafa'na bi'ulumihim fi darain, amin. Tafsirnya, Allah Subhanahu, dua, ya, wa ta'ala, dua sifat tu. Subhanahu, maha suci ia dari kekurangan, kecacatan. Ta'ala, maha tinggi ia dari kerendahan, hinaan. Allah berfirman memperingatkan hamba-hambanya yang macam tak boleh meyakini yang dia boleh membantu muhajirin dan mujahidin fi sabilillah, yang Allah tak boleh membantu mazlumin, orang-orang yang kena zalim, ya, seolah-olahnya Allah tak boleh nak membantu. Bahawa dialah yang mencipta. Dialah yang mencipta, bukan sekadar, ya, bukan sekadar nak membantu yang kena zalim, bukan sekadar nak membantu yang muhajirin dan mujahidin, bahkan dia yudabbirul amra, ya tak? Dia pencipta, dia khaliq, dia yang qadir, dia yang mengelola. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, ya tak? Dia yang mentadbir segala-galanya, mengelola, ya. Yudabbir, dabbara, yudabbiru, tadbir, fa'ala, yufa'ilu, taf'il, ya tak? Tadbir. Allah yang yudabbir, Allah lah yang qadir, Allah lah yang khaliq, ya. Penciptaannya, mengelolakan penciptaannya seperti yang dikehendaki. Kita baca dalam wirid kita, qulillahumma malikal mulk
Katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhan, Allahumma ya Allah, Allah, engkaulah Malik. Engkaulah Malik. Ya tak? Kalau sekiranya pendek, Malik, raja. Lagi sekali ya. Kalau Malik, raja. Tapi kalau Malik, pemilik. Ya tak? Pemilik. Malikil mulk, pemilik kepada kerajaan ini. Ya? Allah lah pemilik kepada kerajaan ini. Tuan-tuan, perkataan Malik, raja, Malak, malaikat. Kalau satu disebut malak, malakun karim, malakul maut. Ya tak? Kalau satu disebut malak, kalau dah banyak malaikah. Kita ni serupa je. Banyak ke satu ke, malaikat Jibril kata kita. Kita kata malaikat Jibril. Sebenarnya satu mana mau malaikat. Ya tak? Satu malak, tapi tak apalah. Kita terimalah. Ya tak? Dah biasa pakai begitu ya. Jadi kalau malak ialah malaikat, Malik ialah raja, Malik panjang, pemilik kepada mulk kerajaan ini ya, pemilik kepada kerajaan ini dipanggil mulk ya. Maka Allah dengan kudratnya tu'til mulka man tasha. Kamu di depan tu maknanya kamu akan mengurniakan kerajaan kuasa ini kepada man tasha, siapa yang kamu kehendaki ya, siapa yang kamu kehendaki. Tetapi sebaliknya kamu juga boleh tanzi'. Tanzi' itu daripada apa? Tanzi'u, daripada perkataan naza'. Sebab itu orang yang nak dicabut nyawanya, orang kata naza'. Dah naza' dah kata kita. Kita kata naza'. Ya, dia naza'. Ya, naza'. Naza'a yanzi'u. Naza'a yanzi'u. Kamu juga boleh cabut balik kuasa itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, daripada siapa yang kamu kehendaki. Kamulah tu'izzu man tasha. Izz, memuliakan. Ya tak? Kamu boleh memuliakan sesiapa yang daripada izzah. Tu'izzu daripada izzah, daripada aziz. Kamu boleh memuliakan man tasha, siapa yang kamu kehendaki. Al-mu'izzul mudhil, Allah Ta'ala itu al-mu'izzul mudhil. Tu'izzu man tasha wa tudhillu, kamu boleh hina, jatuhkan hina man tasha, siapa yang kamu kehendaki. Sebab itu Allah itu juga disebut sebagai al-mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adil. Al-mu'izz, kamu boleh memuliakan. Mudhil, kamu boleh menjatuh hinakan. Ya tak? Al-mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Ya tak? Man tasha biyadikal khair. Dalam ayat yang lain biyadihil mulk. Ya tak? Biyadihil mulk. Di sini biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Ya, di tanganmu lah segala kebaikan. Yad, ya, kalau kita ambil pendekatan salaf, dia akan tafwid. Dia kata tangan yang layak dengan Tuhan. Maka dia tak takwil. Ya, dia tak takwil. Golongan salaf dia tak takwil. Allah Ta'ala kata dia bertangan, dia bertanganlah. Tetapi laisa kamislihi syai'. Mukhalafatuhu lil hawadis. Khalaf pula kata tangan ini kita takwilkan sebagai qudrah. Di dalam kudrat Allah lah, kekuasaan Allah lah al-khair. Sebenarnya tak ada pertentangan antara khalaf dengan salaf. Titik pertemuannya ialah laisa kamislihi syai'. Ya tak? Maka dia kata tangan di sini maknanya kuasa, qudrah. Ya tak? Maka di tangan engkau lah kekuasaan. Kalau kita tengok di sini Syekh Salim terjemahkan di tanganmu lah tergenggam segala kebaikan. Ya, di tanganmu lah tergenggam segala kebaikan. Allah Ta'ala sebut al-qabidul basitul. Ya tak? Al-qabid. Qabid itu yang boleh menggenggam rezeki, nyawa, ya tak? Angin. Allah itu qabid.
Allah itu basit, yang boleh melapangkan, yang boleh memberi, yang boleh mengurnia. Al-qabidul basitul khafidul rafi'ul, ya tak? Khafid, Allah boleh merendahkan. Rafi', Allah boleh mengangkat. Ya, rafi' itu maknanya Allah yang mengangkat. Ya, khafid, Allah boleh menjatuh, rendahkan. Al-khafidur rafi'u, ya tak? Allah boleh mengangkat. Rafi'. Orang Melayu ambil perkataan rafi'i itu dari situlah. Ya, rafi'ah, rafi'i, ya, Muhammad Rafi', dari situlah. Sebab innaka ala kulli syai'in qadir, engkau itu berkuasa atas segala sesuatu. Tengok situ, qadir khabar, ya, tapi dibelakangkan, dipanggil khabar muakhar, ya. Masuklah kepada mentafsirkan ayat kita, tulijul lail fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Ini dikatakan sebagai qudratullah, memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Kemudian wa tukhrijul hayya minal mayyit, kamu mengeluarkan. Tukhrij, ya, dia bukan keluar, mengeluarkan, dia daripada akhraja yukhriju, akhraja yukhrijuhum, mengeluarkan mereka, misalnya minaz zulumati ilan, daripada gelap kepada cahaya. Di sini dia mengeluarkan tukhrij al-hayya minal mayyit, dia mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada yang mati. Janin itu, ya tak? Janin itu akhirnya ada roh, ya tak? Janin itu ada roh. Ataupun tanah, yang kejadian Adam itu tanah, kejadian Adam itu daripada turab, daripada tin, daripada salsal, ya tak? Tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba bergerak. Maka tukhrijul hayya minal mayyit. Tulang-tulang yang berserakan, esok tiba-tiba bercantum. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tadi baru kita dengar cerita, ya tak? Dia nurse ke apa ke? Ya. Di Sungai Siput. Dia nurse, datang kepada Rengeh, nak khabar tentang nak ngawinkan anak, ya tak? Lepas tu naik kereta, tiba-tiba sebelahnya suaminya MA, medical assistant, ya. Sebelahnya nurse, dua-dua pakai uniform lagi. Naik kereta, baru lepas berunding hai anak nikah kahwin, ya tak? Lepas tu naik udah lembik si nurse ni tadi, ya tak? Bawa kuala, bawa kipuh, sudahnya meninggal. Ya tak? Maknanya ada bleeding, ya, ada bleeding, pendarahan dalam otak. Itu bagaimana Allah boleh wa tukhrijul mayyita minal hayy, boleh mengeluarkan sesuatu yang mati daripada yang hidup tadi. Udah tak ada, baru berlabun semalam rangguk-rangguk, ya tak? Netapkan hari ke apa benda, ya. Demikianlah Allah, wa tarzuqu man tasha. Jadi Allah itu muhyi, Allah itu mumit, Allah itu yuhyi, Allah itu yuhyi wa yumit, Allah itu muhyil mumitul, ya tak? Allah al-muhyil mumitul hayyul qayyum. Di sini wa tarzuqu, engkaulah yang memberi rezeki, man tasha, siapa yang engkau kehendaki. Taib, daripada tarzuqu maka datanglah sifat ar-razzaq, ya, daripada tarzuqu datanglah sifat ar-razzaqu dzul quwwatil matin, ya tak? Yang disebut dalam 99 itu ar-razzaq, dia yang maha memberi rezeki. Ar-razzaq, sesuatu yang direzekikan dipanggil marzuq, sesuatu yang direzekikan dipanggil marzuq. Lalu kita sebut dalam bahasa kita marzuki, ya, marzuki, ya tak? Marzuq, ya, daripada sesuatu yang direzekikan itu dipanggil marzuq. Isim maf'ul, ya, isim maf'ul dipanggil marzuq. Kamu boleh memberikan rezeki man tasha, tanpa
Bighairi hisab, tanpa hitungan. Cuma kalau kita berkira ya. Kalau kita bagi, kita berkira ya. Allah tak berkira. Ambil. Ya tak? Hujan ni ada Allah berkira. Hujan yang turun ni, ya Allah, kalau kita ya tak, ada saja bil sampai ya. Kita ada saja bil sampai, bil air sampai, bil api sampai, kita berkira. Allah tak ada berkira ya tak? Cumanya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira lah nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ini nak dibawa oleh pengarang kita sebagai kupasan kepada ayat 61. Dzalika bi annallaha yulijul lail fin nahar. Nah, Allah berfirman bahawasanya dialah Tuhan yang hak. Ini sebenarnya uluhiyah ya. Yang hak, yang hanya dialah yang boleh disembah. Ini dipanggil tauhid uluhiyah. Yang mana orang kafir ini kadang-kadang bagi mereka ada rububiyah. Mereka percaya Allah yang mencipta, tapi bila sembah sekarang dia tak sembah Allah yang mencipta. Dia sembahnya Subramania, Mariaman, Murugan dan sebagainya tak. Jadi dia merosak dekat uluhiyah. Dia merosak dekat uluhiyah tu. Dia tak ada tauhid dalam uluhiyah. Tidak ada tauhid dalam penyembahan. Dalam pencipta dia berkata Allah, God Almighty. Tapi bila penyembahan sekarang dia mesembah Jesus Christ dan sebagainya. Inilah syiriknya ya. Di situlah syiriknya yang berlaku. Jadi katanya persembahan kepadanya lah patut dilakukan. Jangan sembah yang lain. Jadi adanya kita syirik dari sudut uluhiyah tadi. Sepatutnya kita tauhid. Tauhid daripada wahid. Ya, tauhid sebenarnya daripada wahid, ya tak? Ya, daripada wahid timbullah tauhid. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa daripada wahada yuwahhidu tauhid ya. Wahada yuwahhidu tauhid, fa'ala yufa'ilu taf'il, wahada yuwahhidu tauhid. Jadi asalnya wahada, kita mengesakan Allah, mensatukan Allah. Jangan ada penyembahan yang lain, jangan ada penyeruan yang lain, jangan seru-seru yang lain. Mambang laut, mambang darat, itu tak boleh. Kata kita seru yang lain, ya tak? Untuk mengambil manfaat dan mudarat, tak boleh. Jadi persembahan selainnya adalah persembahan yang batil. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba. Adapun yang kamu seru dan kamu doa dan kamu sembahyang kepada sesuatu yang lain daripada Allah itu, la yakhluqu dzubaba, tak akan dapat mencipta walaupun seekor lalat. Ya, Mariaman, Murugan, Subramanian, berhimpunlah mereka untuk mencipta seekor lalat, tak tercipta di dema. Kata Tuhan, la yakhluqu dzubaba wala wijtama'ulah, walau mereka pun ada ijtima', kalau mereka berhimpunlah ada ijtima', wala wijtama'ulah, ijtama'u, mereka berhimpunlah segala patung-patung ni nak cipta seekor lalat pun, la yakhluqu dzubaba, tak akan dapat mencipta walau seekor lalat ya. Jadi di situlah katanya huwal batil, yang lainnya adalah batil. Innallaha huwal aliyyul kabir, dialah yang ali, yang maha tinggi, ta'ala amma yushrikun, dari apa yang mereka syirikkan, ta'ala amma yasifun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah Rabbil Izzah, yang maha gagah, amma yasifun, yang maha mulia dari apa-apa yang mereka cuba sifat-sifatkan, amma yushrikun, daripada apa-apa yang mereka syirikkan. Subhanahu, subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, Rabbil Izzah, Rabbil Izzati amma yasifun, daripada apa yang mereka cuba sifat-sifatkan yang bukan-bukan. Allah ada anak lah, Allah ada bapa lah, itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, daripada apa yang mereka cuba sifatkan dengan sifat yang tak layak bagi Allah. Itu makna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ya.
Jadi dia meneguhkan lagi tauhid, ya. Kita kata tauhid uluhiyah itu. Lagi maha besar. Habis di situ masuk kepada ayat 63. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'a. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'a. Berhenti ma'a dipanggil mad iwad, dipanggil mad iwad. Kita tak boleh berhenti tak boleh, ya. Kita ada di situ ada dua mad, hujungnya a tu iwad, sebelum iwad tu ma wajib muttasil, ya dah ada wajib muttasil. Jadi mula wajib muttasil. Lepas tu bila berhenti dia jadi iwad pula. A tu dua harakat, ya. A tu dua harakat dipanggil mad iwad. Iwad an tanwin. Iwad tu ganti. Iwad tu ialah ganti an tanwin, ganti kepada tanwin, ya. Fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa anna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Di sini Allah suruh kita memandang. Ya tak? Allah Ta'ala suruh kita memandang. Ayatullah disebut manzurah. Ayat-ayat Allah ni ada dua. Satu maqru'ah. Maqru'ah tu yang dibaca. Maqru', ya, qara'a, yaqra'u, maqru'ah. Itu yang dibaca. Manzurah yang dipandang. Cuba pandang ke langit. Alam tara. Ya tak? Alam tara. Adakah? Lam. Tidak. Ta. Kamu. Ra. Melihat. Daripada ra'a. Ya, asalnya ialah daripada ra'a ya yaro. Kemudian anta tara. Masuk lam, habis alif di hujung itu dah tak ada, ya. Alif di hujung itu dah tak ada. Alif maqsurah. Dipanggil alif maqsurah itu dah tak ada. Masuk di lam, ya. Adakah tidak kamu melihat dengan mata hati? Bukan mata kepala ni. Mata kepala nampak, ni mata hati ni. Annallaha sesungguhnya Allah anzala dengan kan, menurunkan. Kalau turun je nazala, ya. Kalau turun je nazala. Di sini bukan turun je, dengan kan. Anzala minas sama, menurunkan daripada langit dunia, ya. Sama ad-dunya bimasabih, ya. Sama ad-dunya, sama, ya, iaitu langit dunia. Kalau dah banyak langit, samawat, agama samawi, agama kitab-kitab yang turun daripada langit, ya. Samawi dipanggil agama samawi, kitab samawi. Ini sama ad-dunya, ya tak, ya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Allah turunkan daripada langit dunia ini ma'an, air, ya tak. Apa jamak ma'? Jamak air. Ada juga jamak air, ya. Arab ada jamak air, orang putih tak ada. Ma jamaknya miyah, ya. Jamak ma ialah miyah. Min ya alif ha, ya. Min ya alif ha, miyah. Moya, ya kata moya, ya tak. Miyah barid, moya barid, dia kata, ya tak. Bila dah turun ayat, fatusbihul ardu mukhdarrah. Mukhdarrah daripada akhdar. Akhdar maknanya hijau, kehijau-hijauan. Mukhdarrah, ya. Mukhdarrah
daripada akhdarra, kehijau-hijauanlah bumi ini lantaran turunnya air, bumi menjadi kehijau-hijauan. Kalau hijau je akhdar, tapi kehijau-hijauan ikhdarrah, mukhdarrah, maka tusbih. Apa makna tusbih? Menjadilah, ya. Tusbih itu maknanya menjadilah di waktu pagi, ya tak? Menjadilah di waktu pagi. Bumi itu mukhdarrah, kehijauan. Innallah, sesungguhnya Allah itu latif, amat halus, ya, lembut dan teliti dalam tindak tanduknya. Khabir, mendalam, pakar, ya tak? Mendalam dan pakar dan teliti. Hujan banyak mana nak turun, ya tak? Hujan banyak mana nak turun, di mana nak turun, itu adalah hasil daripada khabirnya Allah. Dalam bahasa sekarang, khabir ni experts, ya, expertise. Sebab apa semua itu? Sebab lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, baginya, yakni miliknya. Lahu tu asalnya ialah lam itu li, ya. Asalnya lam itu li, baginya. Tapi tak maulah lihu. Tak sesuai lah lihu, jadi lahu, baginya lahu. Kalau nya tu perempuan, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha, ya tak? Kalau mereka, lahum. Jadi kalau taubat lahum, taubat bagi mereka. Teman ni tak juga. Teman taubat lahum, mana maunya teman taubat lahum, ya tak? Taubat lahum tu taubat bagi mereka, ya tak? Bagiku li waliya din, ya tak? Bagi awak laki-laki, laka. Bagi awak perempuan, laki. Bagi kamu semua, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami, lana. Semua sekali ada berapa? 14. Allah, ya tak? 14, ya tak? Sebab ganti nama Arab, dia ada 14. Bagi keduanya lahuma, ya tak? Bagi keduanya ialah lahuma. Dalam novel rentung ke apa entah, ranjau sepanjang jalan, ada jeha dengan lahuma, ya tak? Atau di sini baginya, yakni bagi Allah, tapi di sini dengan makna milik Allah, ya. Di sini dengan makna milik Allah, possession, ya tak? Bagi Allah maknanya milik Allah lah apa jua. Ma ni umum, apa-apa jua. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa jua yang ada di langit-langit dan apa-apa jua yang ada di bumi, iaitu di dalam ni, ya, di dalam bumi ini. Ada 4 telaga sebelah, ya, sebelah, maknanya kita kata sebelah kita ni ada 4 telaga kajian USM, Fakulti Kejuruteraan Awam. Dia ada korek 4 telaga 4 meter ke bawah, ya tak? Kata demo, bila demo buat kajian, demo pasang 3 hari berturut-turut, airnya jernih, ya kata dia. Bawah ni lah, bawah ni airnya jernih je, ya tak? Jadi lecturernya, dekannya datang makan laksa, ya. Dia offer kita, nak tak telaga tu? Maknanya tarik bawa kemari. Tarik bawa kemari. Katanya boleh buat kolam sini. Saya teringat Cik Mat nyuruh buat kolam. Jadi dia kata jernih airnya, sejuk airnya. Dia kata, ya, 3 hari tu tak ada langsung kotoran, ya tak? Ai, nampak gaya jadi Cik Mat, ya tak? Ya tak? Ai, mandi telaga pula balik muda kita ni. Mak, awak risau, ya tak? Bukan boleh muda, orang lelaki ni tak boleh harap, tak, kalau muda. Tu dia, ya. Ada 4 telaga tu. Ada 4 telaga tu, ya. Masya Allah. Rupanya Tuhan tu ngatur je, ya tak? Bila Cik Mat nyebut tu, dah sebara nyembur, ya. Nyambur, ya. Jadi maknanya situ. Jadi dia mau datang makan laksa sini, dia mau offer, ya tak? Dia mau suruh buat surat dan kita pun nak hantar hari Isnin ni, ya, insya-Allah.
Jadi bukan apa demo offer, takkan kita tak ada pula, ya tak? Dia kata tarik je pipe lebih kurang dalam 80 meter boleh dapatkan sumber air secara percuma dari situ, ya. Insya-Allah. Jadi di bawah tu boleh buat bilik mandi, boleh buat kolam, boleh, ya tak? Kolam ikan boleh. Ya. Jadi sumber pendapatan juga, ya tak? Insya-Allah. Rezeki datang, ya, rezeki datang. Nah. Jadi katanya apa? Milik Allah lah apa juga. Wa annallah, bahwasanya Allah itu lahuwal ghani, sesungguhnya ia. Semalam ada juga persoalan kenapa datang lam tu. Lam itu sebenarnya untuk mengukuhkan lagi. Sebab itu terjemahnya bahwasanya Allah sesungguhnya. Dipanggil lam litaukid. Lam itu dipanggil lam muzahlaqah, ya, litaukid, untuk mengukuhkan lagi bahwasanya Allah sesungguhnya dialah yang ghani, yang maha kaya. Kita terjemah maha sebab ada alif lam tu. Kita terjemah maha sebab ada alif lam. Kita orang Melayu ambil ghani ni jadi gani, ya tak? Ya tak? Kita jadi gani, ya tak? Siapa nama si gani? Ghani. Taib. Mungkin juga tanya, kenapa kali ini ada alif lam? Sebab kali ini ada huwa di situ. Semalam tak ada huwa, ya. Semalam itu tidak ada huwa. Kali ini ada huwa. Jadi huwa tu jadi mubtada, ghani tu jadi khabar, ya. Huwa tu jadi mubtada ats-tsani, ya. Ghani tu jadi khabar ats-tsani. Kemudian jumlah huwal ghani jadi khabar lil mubtada al awal, ya, khabar lil mubtada al awal, iaitu Allah. Jadi huwa di sini jadi mubtada kedua, dia panggil subjek kedua, ya. Jadi dialah yang maha kaya, ghani, lagi maha hamid, maha terpuji, ya. Hamidun majid fil alamin innaka hamidun majid. Innaka tu Allah, ya, jangan innaka tu Nabi Muhammad pula. Kita baca di hujung tu fil alamin innaka, dia alam seluruhnya, innaka, sesungguhnya engkau itu hamidun majid, amat terpuji, ya tak, lagi dihormati. Di situ Allah sebenarnya, ya, bukan fil alamin innaka tu Nabi Muhammad, bukan, ya, bukan. Jadi dialah yang maha terpuji, ya, al-hamid. Itu ayat 64. InsyaAllah kita akan tengok dia punya tafsiran. Jadi perkataan tusbihu tu daripada asbaha, ya. Asbaha yusbihu, menjadilah. Asbaha yusbihu. Kan kita ada asbahna ala fitratil Islam. Bangunnya kami pagi-pagi itu menjadi orang yang di atas kesucian Islam, fitratil Islam. Jadi tusbihu daripada asbaha yusbihu, ya. Dia kalau petang amsa, ya, amsa yumsi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, na'udzubillah, ya. Ya, Allah Ta'ala menyebut tentang dirinya sendiri, itu dipanggil puji qadim bagi qadim. Puji Allah bagi dirinya, dan segala puji adalah bagi Allah. Jadi puji kan bagi empat. Qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis bagi hadis, ya. Qadim bagi qadim, Allah puji dirinya. Qadim bagi hadis, Allah puji kita, makhluknya. Kemudian hadis puji qadim, kita puji Allah. Kemudian qadim, kemudian hadis puji hadis, iaitu makhluk memuji makhluk. Tapi bila orang puji kita, kita kata alhamdulillah. Bila orang puji kita, kita kata segala puji itu bukan milik aku, segala puji itu adalah milik. Sebab itu diingat, jika dipuji janganlah lupa, semuanya milik Allah, bukan milik kita. Lawa ayat tulisan Mika, ya. Tapi Allah Taala bagi, bukanlah esok ngeletar juga, ya, ke Parkinson, ya, Parkinson. Tu. Serupalah kadang-kadang masak, ya. Apa Mika? Mika masak pakai apa? Ya tak? Sedap no. Tak ada apa, teman, patah-patah buang je, patah-patah buang, kata tak. Tak ada apa, macam orang lain juga. Mika taruh je di motor ke? Tidak, tak ada. Ya tak? Patah-patah buang, patah-patah buang. Ayo tangan Mika ni, ya. Itu Allah Ta'ala bagi ayo tangan. Esok lesor balik, ya tak? Esok lesor.
Boleh je, Mat? Dipanggil puji qadim bagi qadim. Ya, puji qadim bagi qadim. Maknanya Allah puji dirinya. Allah berhak puji diri. Kita tak boleh. Allah berhak puji diri supaya kita nampak Allah yang maha terpuji tu. Ya tak? Supaya kita nampak terpujinya Allah dengan Allah memuji diri dia, kita nampak kepujian bagi Allah. Ya, kita nampak segala-gala puji itu bagi Allah. Ya, segala puji itu bagi Allah. Tidaklah tercela Allah memuji dirinya, ya, supaya kita nampak cela kita dan kita nampak terpujinya Allah. Takdir dalam rububiyah. Takdir, ya, maknanya yuqaddirul laila wan nahar, ya, itu termasuk dalam tauhid rububiyah. Jadi maknanya kalau dia batal tauhid rububiyahnya, out juga. Batal tauhid uluhiyah sahaja pun out juga. Jadi kalau dia dah mempertikaikan takdir Allah, dia menganggap di sini manusia yang berhak segala-galanya, itu pun sudah maknanya merosakkan tauhid. Sebab kita kena membersihkan tauhid rububiyah dan uluhiyah, dua-dua sekali kena. Asma' was sifat. Menggunakan nama Allah pun tak boleh juga, ya tak boleh, kecuali dengan adanya kita iringi dengan Abdul Karim, Abdul Qadir dan sebagainya. Itu dikatakan tauhid. Sebab itu produk Al-Jabbar itu bagi saya tak boleh. Sepatutnya kita kena namakan sesuatu, ya, yang diiringi dengannya. Tak boleh terus ambil Al-Jabbar, tak boleh, ya tak? Namakanlah sesuatu. Kapsul Al-Jabbar itu maknanya kita kata hendaklah kita ada kaitkan dengan sesuatu, ya. Jadi itu tauhid asma' was sifat, ya, asma' was sifat. Nah, itu mimbabi man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Nabi, ya tak? Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Namun demikian, jangan mendakwa bahawa dia Ar-Razzaq, ya tak? Dialah yang memberi rezeki itu. Dia hanya channel je, dia hanya saluran je, ya tak? Dia diberikan amanah, ya tak? Itu pun kadang-kadang tak amanah. Dia diberikan amanah, ya tak? Itu pun kadang-kadang tak amanah. Jadi maknanya kita kata bahawa kami bersyukur ini kerana Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, man lam yashkurin nas, ya, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada dan berterima kasih kepada manusia, maka tidak bersyukurlah kepada Allah. Namun yang manusia tadi jangan dia mendabik dada sebagai Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Ar-Razzaq huwa Allah, ya tak? Yang memberi rezeki adalah Allah. Masa Mika tak ada kerajaan dulu, zaman Jepun, zaman orang putih, teman gomen je dah. Teman gomen, ya tak? Teman Khoja gomen dah ke apa kan? Ingat Mika je reti buat gomen. Oh sudah, merata orang buat gomen, gomen tu kerajaan lah, ya tak? Sebelum kita merdeka pun dah ada gomen, ya tak? Apa masalahnya? Tapi segala gomennya, gomen bagi segala gomen ialah Allah, Malikil Mulk, ya tak? Malikil Mulk, ya. Tauhid tu kena pegang betul-betul lah, ya tak? Kalau tidak rosak, ya. Kalau tidak rosak nanti, ya. Kataan itu sebenarnya bukan maha, tapi dengan makna menghidupkan. Mahyuddin maknanya menghidupkan agama. Mahyuddin tu makna menghidupkan agama. Dia sebenarnya caranya ialah mahyu. Jadi orang kita dia ambil pewarnaan tempatan jadi Mahayuddin, ya, Mahayuddin itu daripada mahyu. Mahyu tu makna menghidupkan. Mahyuddin maknanya menghidupkan agama. Jadi kemarin mungkin cara ejanya tak betul, ya tak? Tak apalah. Nak ditukar sekarang kena buat surat sumpah apa semua. Jadi sebut je nama saya Mahyuddin, bukan Mahayuddin. Mahyuddin maknanya menghidupkan agama. Tak ada apa. Ya, boleh teruskan. Tapi kalau nak tukar pun apa salahnya? Buat surat sumpah je Mahyuddin, ya tak? Tapi banyak nak ditukar. Kalau segala lesennya, keranggerannya, surat nikahnya, mak, itu yang risau sekali, itu surat nikah yang risau sekali tu, ya tak? Contoh, ya tak? Kadang-kadang orang bagi nama Mazni. Mazni itu tempat berzina, dia jadi mangsa, bukan dia nak nama tu. Ya tak? Sebenarnya Muzni lagi elok. Muzni ialah hujan gerimis, hujan rahmat, namanya Muzni. Lagi sedap. Ya, kadang-kadang kita jadi mangsa kepada kejahilan. Nak buat macam mana? Ya, insya-Allah. Cubalah betulkan sikit sebanyak.
Sekarang ni alhamdulillah dah nampaknya bila nak bagi nama tu kita bertanya pada orang yang tahu dah ya. Dulu tu mana Dan je lah. Ada ke Mat Hidup bin Yop ganti? Mat Hidup bin Yop ganti namanya. Orang lambor kiri. Mat Hidup bin Yop ganti. Dia minta buat satu permohonan nak jadi driver di Kolej Islam dulu. Namanya Mat Hidup bin Yop ganti. Awak buka-buka permohonan. Banyak benar permohonan ni. Tolonglah kerani tu buka. Lama-lama dapat jumpa satu permohonan Mat Hidup bin Yop ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.